Ada orang mungkin kurang faham perbezaan antara penyakit mental dan kesihatan mental. Dulu mungkin di kalangan ahli psikologi pun menyamakannya, tapi bila kita banyak buat research, banyak buat kajian, ada keperluan untuk membezakannya sebab kita dapati manusia itu secara umumnya boleh dibahagikan kepada 4. Manusia yang pertama ialah manusia yang tinggi kesihatan mental dan tetapi rendah penyakit mental. Faham tak? Maksudnya dia punya kesihatan mental tinggi dan dia tidak ada penyakit mental atau rendah penyakit mental. Mereka ini dipanggil flourishing atau mekar. Hopefully kita semua berada di kategori inilah yang atas kanan tu ya, flourishing. Tapi biasalah tak semua manusia merasai flourishing. Ada yang rendah penyakit mental dan rendah kesihatan mental. Maksudnya dia tak ada penyakit mental, tidak didiagnosis dengan apa-apa penyakit mental, tapi kesihatan mentalnya rendah. Maksudnya dia tak rasa puas hati, dia tak rasa seronok pergi kerja, dia tak rasa hati dia membangun ataupun skill dia semakin baik. Mereka ini dipanggil apa? Languishing ataupun lesu. Bila kita fikir tengok kiri kanan ke office kita ataupun tengok pada diri kita, entah-entah kita berada dalam kategori ini. Yang kanan bawah tu ya, languishing. Incomplete mental health. Tak ada penyakit mental tapi boringnya nak pergi kerja setiap pagi kan. Sampai kerja tengok muka ni menyampahnya lah. Tengok tugasan ni alah tak semangat lah. Tapi tak ada penyakit mental. Tapi dalam masa sama tidak ada kesihatan mental. Kategori yang ketiga, tinggi penyakit mental, tinggi kesihatan mental. Pelik kan? Mereka ni didiagnosis dengan penyakit mental, tapi kesihatan mental mereka baik juga. Mereka dipanggil struggling atau payah. Sebab itu kadang-kadang di tempat kerja kita, ada orang yang mengalami penyakit mental, dah diagnos secara rasmi, tapi mereka mampu berfungsi dengan baik di tempat kerja. Malah mampu cemerlang lebih lagi berbanding dengan orang yang languishing, yang tak ada penyakit mental. Kadang-kadang misalnya orang yang obsessive compulsive disorder, boleh perform better sebab dia ada simptom perfectionist. Jadi bila buat kerja tu sangat sempurna, malah lebih sempurna lagi daripada orang yang tak ada penyakit mental. Cumanya bila dia ada episod was-was dia atau episod mengulang perbuatan tertentu, masa tu dia akan struggle lah. Masa tu kita kena bagi sokongan emosi dan sokongan moral kepada mereka. Sama juga orang yang depression pun kita ingat mesti dia tak boleh berfungsi kan. Kalau severe tu mungkinlah, tapi kalau dia tidak severe, tidak teruk, mereka kadang-kadang adalah orang yang sangat kreatif dalam membuat kerja. Orang yang tak ada penyakit mental pun kadang tak nampak poin tertentu, perspektif tertentu sebab orang depression tu dia emosi dia lebih sensitif dan dia mengalami sesuatu emosi yang orang lain tak rasa. So dia mungkin nampak sesuatu yang orang yang tidak ada penyakit mental tidak nampak. So diorang mungkin boleh bekerja dengan cemerlang, tapi kalau mereka ada masalah, ada episod, bantulah mereka secara emosi ataupun fizikal ataupun financial. Kategori yang keempat. Kategori keempat ni memang sangat-sangat menyedihkan sebab dia tinggi penyakit mental tapi rendah kesihatan mental. Sudahlah didiagnosis dengan penyakit mental tapi dahlah kehidupan juga tidak memuaskan, dia tidak seronok datang kerja, maka ia dipanggil floundering atau layu. Floundering atau layu. Sebelum ni siapa ahli psikologi yang klinikal misalnya yang fokus untuk diagnosis dan terapi kesihatan penyakit mental, mereka fokus kepada penyakit mental. Mereka fokus kepada menghilangkan simptom. Tapi bila kajian makin banyak, kadang-kadang kita menyedari, ahli psikologi menyedari bahawa kita juga perlu fokus kepada kesihatan mental yang baik untuk orang, bukan saja untuk orang yang ada penyakit mental supaya dia tidak floundering, at least dia upgrade kepada struggling yang atas kiri tu, tetapi juga baik untuk orang yang kanan bawah tu, yang languishing, supaya kita boleh upgrade kepada flourishing yang bahagian atas dan kanan itu. So kita ada 4 jenis manusia. Kalau kita boleh bezakan antara kesihatan mental dan penyakit mental, lepas ni kesihatan mental saya akan gunakan perkataan flourishing. Sebab bila sebut kesihatan mental ni orang masih anggap itu penyakit mental. So saya akan tukar kepada perkataan flourishing ke, thriving ke, apa lagi, well-being ataupun life satisfaction supaya lebih menepati apa yang kita nak capai pada hari ini. Okay, boleh ya setakat ni? Saya tahu kadang-kadang bila saya bagi pesan tajuk ni
orang masih tak dapat gambaran. Dia masih mengaitkan antara kesihatan mental dengan penyakit mental. Sekarang mereka samakan. Tidak ya, dulu mungkin betul, sekarang dengan kajian-kajian terbaru kita bezakan antara kedua-duanya.